Para penonton, Saban tahun bulan Mei merupakan bulan yang signifikan kepada golongan belia yang meraihkan tanggal 15 Mei sebagai Hari Belia Negara dalam menghargai peranan dan sumbangan belia sebagai rakan pembangunan negara. Agenda pembangunan belia amat sinonim dengan kesinambungan kegemilangan negara yang telah memasuki 64 tahun usianya dengan menggunakan acuannya yang tersendiri. Walau bagaimanapun, ketika negara berhadapan dengan gelombang penularan COVID-19, urusan terpenting kini adalah kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rakyat yang terhimpit dalam ekonomi, sosial, dan emosi termasuk golongan belia di Malaysia. Dan berdasarkan kepada situasi yang terkini, sambutan Hari Belia Negara tetap diadakan. Peringkat kebangsaan telah diadakan pada 30 Oktober 2021. Sementara anugerah perdana Belia Negara peringkat negeri Kelantan akan diadakan pada 9 November 2021 dan sambutan Hari Belia Negara peringkat negeri Kelantan akan diadakan pada bulan Disember nanti. Fokus hari ini, sambutan Hari Belia Negara peringkat negeri Kelantan. Percayalah, Perdana Menteri ini asalnya daripada Persatuan Belia, jadi saya faham apa kehendak belia dan keperluan belia kepada kerajaan. Dan Menteri yang pertama saya sandang adalah belia dan sukan. Sambutan pada kali ini yang bertemakan Dekad Ini, Dekad Anda, meneruskan legasi HBN sebelumnya yang menjadi pendorong kepada generasi belia keluarga Malaysia supaya lebih bersemangat dan komited dalam rencana kepimpinan masa depan. Kerajaan hari ini mengambil pendekatan bekerja bersama rakyat lantaran peranan penting yang dimiliki belia dalam menentukan kejayaan setiap agenda pembangunan negara. Walaupun dalam majlis sambutan pada hari ini seramai 6 individu akan menerima anugerah perdana Belia Negara 2021, sebenarnya kita memiliki ramai lagi warga belia yang membanggakan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para penonton, bertemu kita kembali di Fokus episod yang ke-15. Fokus diterbitkan oleh Puan Wan Nur Farhani Wan Hassan, disiarkan secara langsung kepada anda melalui page Urus Dia Penerangan dan Komunikasi Negeri Kelantan dan juga Kelantan TV serta FB Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan. Hari ini kita akan membincangkan tentang sambutan Hari Belia Negara peringkat negeri Kelantan dan bersama dengan kita di studio ketika ini yang berusaha Puan Laila Nazura binti Nawi, pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan, sudi hadir untuk sama-sama kita membincangkan tentang tema Hari Belia Negara untuk tahun ini, iaitu Dekad Ini, Dekad Anda. Assalamualaikum Puan Pengarah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ucap sekali lagi lah kedatangan yang entah keberapa kali ke studio kita. Terima kasihlah di atas kolaborasi ini kerana memberi keyakinan dan memberi komitmen yang begitu baik kepada kita untuk live, untuk kita sama-sama membincangkan tentang Hari Belia Negara. Kalau dulu ialah Hari Sukan Negara. Dekad ini, dekad anda. Jadi sambutan Hari Belia Negara peringkat negeri Kelantan peringkat kebangsaan telah diadakan pada 30 Oktober 2021 di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sendiri telah merasmikan. Jadi kalau boleh Puan Pengarah ceritakan lebih kurang mukadimahnya mengenai dengan sambutan Hari Belia Negara peringkat negeri Kelantan. Silakan. Okey, terima kasih DJ Jimmy. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagaimana yang telah dimaklumkan di awal tadi, sememangnya sambutan Hari Belia Negara peringkat negara, peringkat kebangsaan sepatutnya kita adakan pada 15 Mei setiap tahunlah. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita memberi penghargaan dan juga pengiktirafan
kepada seluruh belia di negeri kita dan juga di seluruh negara, yang mana kita tahu belia merupakan antara yang terbesar lah di negara kita. Dan selain daripada itu juga disebabkan pandemik yang telah kita hadapi di seluruh dunia termasuklah di negara kita, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan telah kita adakan pada 30 Oktober yang lalu, yang mana kita di peringkat negeri juga kita terlibat secara langsung dengan kita adakan secara live lah bersama dengan di peringkat kebangsaan. Dan insyaAllah di peringkat negeri Kelantan, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan bersama-sama dengan Majlis Belia Negeri, dan untuk sambutan Hari Belia Negeri peringkat negeri Kelantan pada tahun ini, kita telah memberi orang kata sepenuh kepercayaan kepada Majlis Belia Negeri Kelantan, yang mana ia merupakan orang kata ketua lah, ataupun orang kata Majlis Belia ni merupakan orang kata pelopor kepada belia-belia yang lain di seluruh negeri Kelantan, yang mana MBK akan menyelaras dan juga MBK akan mengadakan sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Kelantan yang mana telah dirancang pada 11 Disember 2021. Okey, walau bagaimanapun pihak Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan dan juga Jabatan Kuasa Belia Sukan dan NGO Negeri Kelantan akan bersama-sama dengan MBK dalam pelaksanaan Hari Belia Peringkat Negeri Kelantan. Berapa hari nak buat tu? Kita buat sehari je. 11 Disember. Ya, 11 Desember untuk 2021. sambutannya. Ya. Jadi MBK telah diberi amanah, MBK telah diberi tanggungjawab selaku Majlis Belia Kelantan ini sebagai kita katakan penaung lah kepada belia-belia. Puan Pengarah boleh jelaskan, kalau boleh, ramai yang di luar sana tu sebenarnya confused. Apa nama ni, definisi belia tu. Maknanya untuk mereka-mereka yang seusia berapa, tahap berapa belia tu. Pasal ambo pun nak tahu ambo ni belia ke tua. Kalau boleh Puan Pengarah jelaskan. Boleh. Belia ni individu yang berumur, kalau ikut dasar Belia Malaysia, dasar Belia Malaysia, belia ni merupakan individu yang berumur 15 hingga 30 tahun lah. 30 tahun. Ya, walau bagaimanapun kalau sebelum ni belia ni individu yang berumur 15 hingga 40 tahun. Dan Akta 668 hari tu kita telah ubah kepada definisi belia ni kepada 15 hingga 30 tahun. 30 tahun. Walau bagaimanapun ia akan berkuat kuasa pada 31 Disember 2021. Tahun ni lah. Tahun ni. Barulah umur belia tu 15 hingga 30 tahun. Jadi sebelum 31 Disember 2021 ni, kita masih lagi mengguna pakai umur belia ni 15 hingga 40 tahun. Maknanya dengan arti katanya ambo ni layak lagi lah. Layak. Pasal dah ni 39. Ya. Jadi inilah yang menjadi apa nama ni, confuse-nya orang, kerana kita telah ada satu seperti yang Puan Pengarah kata tadi, sebenarnya belum dikuatkuasakan lagi. Ya, belum. Kuat kuasanya pada 31 Disember 2021. Ya, betul. Tahun ni. Ya, mana betul. bermula daripada tahun depan, belia ini hanya untuk mereka-mereka yang berumur 15 hingga 30 tahun. Ya. Yang 30 tahun ke atas tu tak sedut koyak. Walau bagaimanapun bagi mereka yang berumur lebih pada tu, lebih pada 30 tahun, dia masih juga boleh menyumbang, tetapi kita kategorikan dia sebagai pekerja belia. Gitu. Dia bukan belia tetapi pekerja belia. Mana boleh melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. Boleh. Itu satu penerangan yang baik sekali sebenarnya. Ramai yang confused tentang apa yang kita telah ubah, dan sebenarnya pengubahan itu belum lagi diwartakan sehingga kepada tahun depan. Berbalik kita kepada sambutan Hari Belia Negara, kolaborasi ini adakah kolaborasi yang pertama ataupun kita JBS sendiri, Jabatan Belia dan Sukan, sering berkolaborasi dengan Majlis Belia Kelantan MBK? Okey.
Dia sebenarnya setiap tahun sepanjang kita melaksanakan Hari Belia Negara dan apa saja program-program besar lah, tak kira majlis perundingan Belia Negara yang kita juga akan adakan, kita memang sentiasa berkolaborasi rapat sebab MBK dan juga NGO yang ada seluruhnya di negeri Kelantan ni merupakan stakeholder kita yang kita tidak boleh tinggal lah. Dan untuk pengetahuan pendengar dan juga DJ Jimmy sendiri, kita di negeri Kelantan ni kita ada 413 persatuan belia. 400? Ya, 413 persatuan belia. Dan semua ni bernaung di bawah MBK? Bukan. Okay. Semua ni bernaung di bawah dan berdaftar di bawah pejabat pejabat pendaftar pertubuhan belia. ROY. ROY. Ya. Jadi termasuklah MBK dalam 413 ni, termasuk juga MBK. Dan MBK ni dia mempunyai 20 badan gabungan. Badan gabungan MBK ni termasuklah belia Pak B, dia ada MAYC, dia ada pengakap, dia ada macam-macam lah, Pandu Puteri, Puteri Islam dan sebagainya. Dia ada 20 badan gabungan. Walau bagaimanapun keseluruhan daripada 413 tu dia merangkumi keseluruhan persatuan belia yang berdaftar di bawah ROY. Gitu. Dia ada persatuan-persatuan tunggal lah. Betul. Kalau dia tidak bergabung tu kita kategorikan dia persatuan tunggal, tetapi dia masih dalam kategori 413 yang mana dia merupakan stakeholder kepada JBS. Jadi untuk persatuan-persatuan belia yang ada 413 tadi, dia ada yang bergabung dan ada yang tunggal. Jadi kalau dari segi peruntukan ni biasalah, peruntukan ni kita akan bagi semua lah. Ya, betul. Bagi semua dan sebagainya. Bagaimana dengan perancangan persatuan-persatuan ni? Adakah mendapat kerjasama daripada JBS? JBS akan sedia membantu perancangan, maknanya kita tak payah cerita pasal MAYC. Kita tak payah cerita belia Pak B ni dah famous. Betul. Orang kenal belaka. Persatuan-persatuan belia yang apa ni, yang kecil-kecil ni, macam hak tunggal-tunggal ni. Jadi adakah JBS sedia membantu dan sebagainya? Ya, kita di peringkat Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan memang kita ada sedikit peruntukan lah. Betul. Untuk kita memperkasakan persatuan-persatuan belia, khususnya di peringkat akar umbi. Macam contoh MBK, mungkin kalau dia tidak dapat daripada Jabatan Belia, dia boleh dapat daripada Majlis Belia Malaysia. Okey. Sebab MBK dia merupakan badan gabungan kepada Majlis Belia Malaysia. Walau bagaimanapun persatuan-persatuan tunggal yang ada ni, dia merupakan persatuan yang tidak kita kecualikan untuk dia dapat peruntukan daripada kita. Cuma apabila nak dapat satu-satu peruntukan daripada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan ni, ataupun mana-mana negeri sekalipun, dia mesti syarat utama dia ialah dia kena ada MYKD. MYKD itu ialah maklumat yang perlu diberi ataupun maklumat yang perlu dihantar kepada ROY. Contohnya, setiap tahun persatuan mesti hantar minit mesyuarat agung tahunan. Tahunan. Kemudian dia kena hantar maklumat keuangan dia. Dia kena hantar juga keahlian dia. Senarai jawatan kuasa. Senarai jawatan kuasa kena hantar. Itu tergolong daripada MYKD yang perlu dihantar kepada persatuan. Sebab apa? Itu merupakan syarat asas. Kenapa kita di peringkat kementerian meletakkan SOP tersebut? Sebab apa? Kita tak nak persatuan tu hanya one man show. Kita tak say gitu. Betul. Maksudnya dia tubuh satu persatuan, dia bubuh nama. Sebenarnya dialah pengerusi, dialah bendahari, dialah SU. Kita tak say gitu. That's why melalui MYKD itulah yang merupakan satu punca kuasa kepada kita untuk kita meluluskan satu-satu permohonan daripada semua NGO. Wak Ima, kalau kita kata contohnya badan gabungan, contoh badan gabungan MBK, apabila dia memohon peruntukan dengan kita, sekiranya MYKD dia tu dia tidak penuhi, tak lengkap, pun kita tak akan pertimbangkan. Sebab itu merupakan syarat asas yang mana kementerian meletakkan supaya walaupun NGO itu ialah merupakan syarat lah. Macam contoh kita bawa kereta lah, Cik Mi, kita pandai congek setara mana sekalipun, kalau orang lain bawa kereta ke jalan raya, kalau kita bawa kereta kita bawa tu, kereta kita tu boleh terbang. Tetapi apabila kita tidak ada lesen, nothing. Maknanya kalau mati kata. Sama jugalah dengan kita. Kalau persatuan tu hebat, persatuan tu buat program, maknanya grand.
grand. Tetapi apabila dia tidak ada MYKD, memang dia tidak boleh mohon peruntukan daripada, kerana dianggap tidak sah. Ya, dia bukan tidak sah, persatuan tu dia tidak sah, tetapi dia tidak memenuhi SOP tu. SOP. Dia berbalik ni, sebenarnya Jabatan Belia dan Sukan ni satu jabatan yang kita nampak simple tapi dia berat sebenarnya. Satunya dia kena jaga belia. Dan belia ni sebagaimana yang dalam mukadimah tadi lah, belia ni merupakan aset penting kepada negara. Satu lagi, dia menjaga sukan. Sukan juga merupakan salah satu daripada produk utama negara. Jadi mungkinlah satu sukan pun serupa juga. Dia kena ada MYKD. Dia MYKB dia panggil. MYKB. Hak ni MYKD. Maknanya kalau sukan tu dia ada Pesuruhjaya Sukan. Ya, betul. Maknanya kita hantar MYKD kita ke Pesuruhjaya Sukan dan mendapat lampu hijau, barulah kita dapat layak untuk menerima dan layak untuk bergerak. Tapi di belia ni adakah dia ada Pesuruhjaya Belia ataupun sebagainya, ataupun hanya dia hantar tu kepada JBS ataupun dia hantar ke ROS? ROY. Dia hantar direct kepada ROY. Okey. Dan nanti semua apa saja yang dihantar, MYKD yang dihantar kepada ROY tu, nanti Roy juga akan hantar maklum balas tu kepada kita. Maklum balas tu kepada kita, sama ada persatuan ni telah lengkap MYKD bagi tahun sekian. Gitulah. Maknanya persatuan-persatuan yang ada di luar sana tu tak boleh nak nipu langsung. Demo pergi jumpa dengan JBS, demo kata siap berlakon dah. Sedangkan maklumat tu JBS ada dah. Saja yang dia tanya tu. Pasal dia link dengan ROY tu, dengan JBS tu memang dia ada. Dia itu. Kerana biarlah benda ni dalam dunia yang serba moden ni, benda ni dah diaktifkan secara online dan sebagainya. Jadi itulah penerangan yang diberikan oleh Yang Amat Berkuasa Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan. Dan hari ini kita fokus kepada belia. Jadi kepada penonton yang berada di luar sana, sekiranya ada kemuskilan, ada persoalan yang ingin diajukan, nak mendapat respon yang segera daripada Puan Pengarah kita, insya-Allah anda boleh menulis di ruangan komen. Berbalik kita kepada sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Kelantan. Kalau boleh, Puan Pengarah, cerita sikit aktiviti. Kita untuk sempena Hari Belia peringkat Negeri Kelantan ni, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan bersama dengan MBK telah merangka beberapa program lah. Antaranya kita ada juga pertandingan fotografi. Kita ada juga pertandingan azan. Bagi yang minat kot tu, kita ada menyediakan platform tu. Okey. Kemudian kita ada juga pertandingan PUBG. Dan kita ada juga pertandingan yang berbentuk orang kata kreativiti kepada belia tu sendiri. Benda ni bila berlaku ni? Akan berlaku ataupun sudah berlaku? Belum lagi. Yang ni akan diselaraskan oleh pihak Majlis Belia, pihak Majlis Belia Negeri Kelantan. Sebabnya semua peruntukan Hari Belia di Negeri Kelantan ni semua kita telah salurkan kepada kepada Badan Gabungan MBK. Jadi penyelarasan dan juga perancangan dari segi aktiviti tu kita telah sedang kita ni lah, dan memang kita dah ada perancangan aktiviti-aktiviti tu. Jadi di peringkat negerinya 11 Disember ni di mana akan dibuat? InsyaAllah kita akan laksanakan di Hotel Perdana. Dan kita akan laksanakan secara hybrid. Maksudnya kita ada fizikal dan kita juga ada virtual. Fizikal ni tidak boleh melebihi 200 disebabkan kapasiti dewan tu lah. Walau bagaimanapun dia juga walaupun kita adakan seramai 200 orang secara fizikal, dia bukan menjadi satu penghalang kepada belia-belia di luar sana yang tidak mampu lah, yang tidak mampu ataupun yang kita tidak jemput hadir untuk bersama-sama dengan kita semasa sambutan tu hari nanti. Sebab sambutan tu nanti dia bukan sambutan untuk Persatuan Belia. Bukan. Dia ialah sambutan Hari Belia. Sebab kalau kita tengok kita di Negeri Kelantan, kalau ikut statistik tahun 2019, kita ada 796,800 orang belia yang berumur 15 hingga 40 tahun di Negeri Kelantan ni. Hampir 800,000. Ya, hampir 800,000. Jadi kalau kita ikut persentasenya, kita dekat dengan 40 lebih jugalah. Okey. Jadi maknanya kita nak supaya
mereka-mereka ini yang 800 lebih ni supaya dapat mengikuti sama tu secara hybrid lah. Ya, secara virtual. Secara virtual. Maknanya kita akan siarkan secara langsung. Kita akan siarkan secara langsung melalui Facebook semua kan? Facebook Live dan sebagainya. Facebook Live dan sebagainya, sebabnya kalau untuk secara fizikal tu kita hanya boleh 200 saja. 200. Dari suasana LON ni. Ya. Sedangkan belia-belia kita yang ada di negeri Kelantan dan juga yang belia Kelantan yang mungkin berada di luar sana, kita ada dekat 800,000. Betul. Jadi ini merupakan satu peluang besar kepada mereka untuk dia sama-sama menyambut hari dia. Kita ni belia tua dah, Cik. Tapi boleh sambut jugalah. Boleh. Tapi janganlah melebihi daripada belia-belia yang hot sengoti. Kita belia tua ni kita tengok-tengok gitu. Jadi itulah di antara sebagai pengenalannya untuk sambutan Hari Belia Negara di peringkat negeri Kelantan yang insya-Allah akan disambut pada 11 Disember 2021. Namun begitu para penonton, yang terdekat ialah pada 9 November 2021 iaitu anugerah perdana Belia Negara peringkat negeri Kelantan. Ini yang kita akan kemukakan dan ini yang kita akan dapat respon yang sebaiknya daripada puan pengarah kita. Jadi para penonton jangan ke mana-mana, fokus berhenti dulu di sini. Jumpa selepas ini. Ingat kita perlu menunjuk batik Malaysia ini sebagai satu produk atau warisan negara kita. Dan perlu kita tonjol dan juga perlu diteruskan warisan ini. Ya. Kita di Kaptangan kita ada program PPK di mana kita menggalakkan usahawan-usahawan baru. Jadi sebab itu kita ada perantis. 150 orang perantis di bawah 65 orang usahawan untuk membina usahawan baru. Kita nak wujudkan usahawan baru. Dan sebenarnya semenjak PKP kita telah mendapat bantuan dan juga sokongan daripada penjana yang diusahakan untuk membayar kepada perantis-perantis ini. So kita nak wujudkan pekerja baru dan juga usahawan baru dan kita bayar. Kita nak menggalakkan mereka untuk mendapatkan kemahiran ini, iaitu skill ini. Kita mahu mereka dapat skill dari segi membuat batik dan juga bagaimana dia nak sama ada canting ataupun blok. Jadi mereka dibayar 1,200 sebulan untuk 6 bulan. Program penjana ini adalah selama program PK ini adalah selama 6 bulan. Di situ kita di setiap negeri ini ada. Tapi dia mengikut bukan saja buat batik lah, dia mengikut produk-produk yang berpotensi di setiap negeri. Baik para penonton, kembali kita di Fokus episod yang ke-15. Kita masih lagi membincangkan dekad ini, dekad anda, sambutan Hari Belia Negara peringkat negeri Kelantan 2021. Dan masih bersama dengan pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan, Puan Laila Nazura Nawi. Baik, Puan Pengarah, anugerah perdana Belia Negara peringkat negeri Kelantan pada 9 November 2021. Boleh terangkan kepada penonton anugerah ni. Mana bila bunyi anugerah ni maknanya akan ada penerima. Ya, betul. Dan penerima ni bila ada penerima ni mesti dipilih. Ya, jadi kalau boleh cara pemilihan dan cara pengambilan tu kalau boleh Puan Pengarah jelaskan pada para penonton kita. Silakan. Okey, terima kasih. Sebenarnya majlis anugerah perdana, majlis penyampaian anugerah perdana Belia Negara peringkat negeri Kelantan ni kebiasaannya kita akan adakan bersama-sama dengan Hari Belia Negara lah. Okey, walau bagaimanapun apabila di peringkat kementerian tu kita telah adakan penyampaian anugerah tu pada 30 Oktober yang lalu. Jadi kita mengambil peningkatan, kita laksanakan pada 9 hari bulan supaya anugerah perdana di peringkat kita ni pun tidak mengambil masa yang panjang lah untuk pokok kita ni terima. Sebabnya di peringkat negeri ni kita tak buat lagi penyampaian tu. Okey. Dari segi pemilihan ni pula untuk calon-calon anugerah ni kita telah melaksanakan orang kata promosi dan juga kita telah buka pencalonan kepada seluruh daerah
melalui Jabatan Belia dan Sukan, melalui Pejabat Belia dan Sukan Daerah, NGO dan juga DO lah, ketua jajahan masing-masing. Dan daripada situ, apabila kita dapatnya pencalonan, kita ada beberapa kategori lah. Kategori yang pertama ialah kategori pertubuhan belia. Yang terbaik. Ya. Anugerah perdana belia negara ni kategori pertubuhan. Okey. Kemudian kita ada juga kategori lelaki dan juga kategori wanita. Okey. Kita ada 3 tu lah. Okey. Kemudian dari segi pencalonan tu, untuk tahun ni kita telah meningkat, orang kata lebih 200% berbanding dengan tahun lepas. Kalau tahun penyertaan. Ya, penyertaan. Kalau dari segi kategori individu tu, kategori individu kalau tahun lepas kita hanya ada 19 sahaja Peserta. Ya, peserta pencalonan. Tetapi pada tahun ni kita ada 50. 50. Maknanya naik 3 kali ganda. Ya, 31 untuk kategori lelaki dan 19 bagi kategori wanita. Naik itu memang orang kata macam mendadak tu. Mendadak. Dan alhamdulillah saya di Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan ni, apabila kita di peringkat kementerian, anugerah ni hanya diberikan untuk johan dan naib johan sahaja. Okey. Kementerian ada sediakan hadiah dan juga wang tunai lah bagi pemenang. Pemenang kategori pertubuhan dan juga individu, tetapi untuk johan dan naib johan. Tetapi kita di peringkat Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan, kita telah mengambil inisiatif untuk kita bersama-sama dan kita memohon peruntukan tambahan melalui ESCO, melalui Pengerusi Jawatan Kuasa Belia Sukan dan NGO Negeri Kelantan. Kita bagi kepada semua. Maknanya kalau misal katalah untuk individu tadi, Puan Pengarah kata lebih daripada 50. Ya, mana 50 tak akan terima belaka? Ya, 50 tak akan terima kalau misalnya dia bukan, kita kementerian sediakan peruntukan untuk johan dan naib johan. Mana sagu hati lah kita. Ya. Jadi tempat ketiga dan juga yang the rest tu sagu hati semua kita akan beri. Maknanya sagu hati penyertaan. Ya, sagu hati penyertaan pun untuk ada peserta saja. Ya, untuk peserta. Oh, hebat ni. Ya, untuk peserta. Sebab apa? Sebab justifikasi kita apabila belia-belia tu dia mari sebagai calon dan dia perlu melalui beberapa tapisan lah. Dan akhir sekali tapisan tu dia kena melalui proses interview daripada panel yang telah kita pilih lah. Okey. Dan panel tu juga terdiri daripada agensi, ketua-ketua agensi kerajaan dan juga daripada pihak MBK sendiri. Okey. Kemudian kita melihat apabila belia tu dia nak masuk ke satu-satu pertandingan tu, nak masuk ke pertandingan anugerah ni, dia perlu menyediakan profil. Dan profil tu sudah pasti sedikit sebanyak dia kena menyediakan kos. Okay. Jadi dengan dia hadirnya apa, at least sekurang-kurangnya adalah sedikit orang kata tanda penghargaan dan terima kasih, sebab dia ni ialah belia. Belia ni orang kata dia buat kerja tu dengan sukarela dan dia tidak mengharapkan apa-apa bayaran. So timbal balik kita Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan bersama-sama dengan Jawatan Kuasa Belia Sukan dan NGO negeri dengan YB kita sangat support. Kita bagi semua. Walau bagaimanapun bagi calon yang markah dia kurang daripada 40, kalau orang lain tu dapat, kita katalah contoh dapat banyak ni, dapat serial, dia mungkin dapat sama. Maknanya ada kategori dia lah. Tapi semua dapat. Ini satu inisiatif yang baik sebenarnya daripada GBS itu sendiri. Ini hasilnya adalah usahanya daripada GBS memohon peruntukan tambahan daripada kementerian dan juga memohon peruntukan tambahan daripada ESCO belia. Ini untuk tarik lagi belia-belia kita. Ya, betul. Betul. Kalau tidak dia kata malah tanding, malah masuk pasal apa nama ni, takut boleh kat orang lain kat saja. Jadi ini menambah keyakinan belia-belia kita yang ada di luar sana untuk menyertai apa-apa sahaja program yang dianjurkan oleh GBS. Kerana tarikannya yang pertama adalah hadiah tadi. Yang keduanya keyakinan diri. Kerana nak sampai kepada peringkat-peringkat tu dia ada tapisan dah. Dia ada apa nama ni dengan interviewnya. Lepas tu maknanya kita melatih diri kita untuk yakin diri kita ni supaya berhadapan dengan orang lain. Inilah kita nak belia-belia yang ada di Kelantan ni supaya tidak kata belia-belia yang penakut. Betul. Belia yang berani untuk berhadapan dengan orang lain dan berani untuk menyuarakan pendapat. Kita itulah sebagai apa orang kata belia ni
aset penting Ya. negara. Kita tengok respon daripada penonton kita, Puan Pengarah. Ya, ya. Ada yang bertanya ni, Ya. tapi tak pernah sabar ni pertandingan wayang kulit dengan DK Barat ada ke? Kita ni hari belia negara, bukan pertandingan karnival kebudayaan. Dia gini. Aha. Kalau untuk apa tu pertandingan wayang kulit di Barat tu, kita pernah adakan. Oh, ada tanya pun. Ya, kita pernah adakan, tetapi dia bukan di bawah bahagian pembangunan belia. Kita letak dia di bawah pembangunan rakan muda. Okey. Bahagian pembangunan rakan muda di mana kita klasifikasikan sebagai kategori bakat. Bakat. Bakat dan inovasi. Tetapi disebabkan pandemik COVID ni kita tak buat. Kalau untuk tahun 2019, kalau para penonton dia pernah ingat, kita buat pertandingan di Barat, kita ambil belia-belia yang berumur 15 hingga 25 tahun sahaja. Oh, okey. Kita buat pertandingan di Barat di Ion Mall. Kita buat di Ion Mall masa tu. Waktu tu tidak ada pandemik. Ya, waktu tu tak ada lagi. Maknanya mungkin program ni yang bertanya tadi siapa? Haji. Ya. Acul lama sikit hak tanya soalan sana. Pasal biar dia puas hati dan penonton ni tahu. Kita ni duk jawab hal ni. Haji sana. Tu. Pertandingan ni sebenarnya kita tak ada tahun ni kerana pandemik. Ya. Mungkin selepas ni kalau pandemik ni hilang ataupun kita berubah daripada pandemik kepada endemik, dan kita dengan norma baru dan para belia di sana juga menyambut seluruh kerajaan ni untuk mendapatkan 2 dos. Lah, mana vaksin tu kena diambil. Boleh dikit betul lah. Tapi kena maknanya kena usaha dah. Kena dikit, kena ambil 2 dos. Kalau nak wis dos yang ketiga pun kita kena terima lah. Jangan duduk sekat orang nak pergi cocok. Belia-belia ni kena ejek orang pergi cocok supaya kita akan hidup insya-Allah dengan endemik ni kita akan kembali kepada suasana yang dululah. Banyak mana JBS banyak program dia boleh buat. Dengan sukainya, dengan beliaunya macam-macam dia boleh buat. Kita tengok respons seterusnya. Terbaik JBS dan Kerajaan Negeri Kelantan untuk mempertabatkan jati diri belia Kelantan. Kalau boleh Puan Pengarah respons sikit. Okay. Jati diri belia Kelantan. Maknanya kerjasama di antara JBS dengan Kerajaan Negeri. Okey. Sebenarnya kita JBS ni memang kita bekerjasama rapatlah dengan jawatan kuasa, dengan pengerusi, dengan Esko Belia dan Sukan NGO Negeri Kelantan. Sebabnya kita nak melahirkan belia-belia yang mampan ni bukan mudah. Dan NGO belia kita yang saya kata 413 tu tadi, dia merupakan tulang belakang kepada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan dalam membantu sama-sama Jabatan Belia. Betul. Untuk kita membangunkan belia itu sendiri. Di seluruh peringkat akar umbi. Dan sesungguhnya kalau tanpa 413 persatuan ni Cik Mi, dan juga individu-individu yang dikategorikan sebagai pekerja belia itu tadi tidak membantu jabatan, nescaya jabatan pun tidak mampu untuk mengendalikan apa-apa saja berkaitan dengan pembangunan belia ni. Dengan belia kita hampir 800,000 ni. Jadi alhamdulillah kita juga bersama dengan Esko Belia dan Sukan Negeri, kita juga telah merangka dan juga kita telah berjaya dan selesai dah. Kita buat pemerkasaan persatuan belia di seluruh negeri dengan 10 daerah. Kita telah selesai dah. Kita buat program pemerkasaan pertubuhan belia. Program pemerkasaan pertubuhan belia. Di mana program tu kita panggil persatuan-persatuan belia di peringkat daerah tu. Kita panggil juga daripada ROY, penceramah daripada ROY. Kita bagi talk dan juga kita panggil juga macam contoh agensi daripada MARA, agensi daripada Jabatan Pertanian, yang mana agensi-agensi ni dia boleh memberi grant ataupun bantuan dalam aspek pembangunan keusahawanan belia itu sendiri. Jadi kita telah selesai dah. Dan peruntukan tu memang sepenuhnya kita dapat daripada pejabat YBSku. Maknanya kolaborasi ataupun gandingan di antara JBS, Jabatan Belia dan Sukan, dengan pihak kerajaan negeri ni tak ada masalah apa-apa. Dan bahkan gandingan yang ada hari ini lebih memberi manfaat kepada belia-belia yang berada di luar sana. Kita minta Puan Pengarah untuk respon kepada ni, dia katanya Ejah buat e-sport, contohnya pertandingan ada dah ni bah. Ya betul. PU apa ni tak ni? PUBG ada dah untuk sambutan Hari Belia Negara ni. Ianya diuruskan oleh MKN. MBK.
Majlis Belia Kelantan dan benda ni tak start lagi boh. Tunggu. Tunggu iklan dia akan tubik untuk sempena sambutan Hari Belia Negara. Puan Pengarah kata tadi kita ada e-sport, apa dia lagi? Semula mungkin dia baru tengok. Kita ada pertandingan fotografi. Fotografi. Kita ada pertandingan azan, kita ada hafazan dan banyak lagi lah yang MBK telah rangkakan untuk memang tidak lain dan tidak bukan untuk belia-belia kita. Cuma satu saja, kita kena sentiasa buka web Facebook JBS ataupun juga MBK sebab kita hanya akan paparkan dalam Facebook tu lah. Kita tak ada promosinya. Sebab kita pun itu medium yang orang kata latest lah ni. Semua orang ada Facebook, semua orang ada Instagram. Jadi kita akan buat promosi dan juga bahan melalui media-media elektronik lah. Maknanya e-sport ataupun PUBG ni memang salah satu. Sebab kita JBS sendiri pun mengambil respon yang baik. Apa kehendak belia masa kini dan apa minatnya belia masa kini, iaitu dah minat dengan game, tak ada masalah. Dan benda ni telah menanda peringkat kebangsaan. InsyaAllah minta yang bertanya tadi, Nazim Halim, hari-hari cek Facebook JBS dengan MBK untuk dapatkan informasi. Kita akan promo di situ. Saiji Kadir, ini kita respon sikit ni. Kalau hamba anak muda kampung, wah kalu ni aku tak main boh. Koyak selalu hamba anak muda kampung. Tak, kita buat kalu. Ada ke betul-betul sumbangan JBS, KBS? Jika kami nak anjur program sebagai memeriahkan bulan sukan dan bulan belia ni. Silakan respon. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Sebenarnya untuk sambutan Hari Sukan Negara baru ni, kita memang menyediakan peruntukan sebanyak 60,000. 60,000? Ya, 60,000 untuk mana-mana individu. Individu, persatuan ataupun mana-mana agensi yang dia nak melaksanakan program sempena Hari Sukan Negara. Dan kita bagi satu permohonan tu kita bagi 500 ringgit. Okay. Sebab kita bagi 500 tu sebab gini, kita nak semua, maksudnya rata. Maknanya tidak kata sub satu saja. Mana rata. Maksudnya rata. Biar sikit pun. Tapi macam contoh, kita kita buat berjalan. Berjalan 1000 langkah. Itu merupakan salah satu daripada aktiviti sukan. Betul. Tetapi dengan 500 tu kita rasa macam okey dah untuk beli air. Maksudnya gitulah. Tetapi untuk pengurusan yang mengurus tu. Kalau tahun 2019 peruntukan yang kita sediakan, kita tidak beri kepada individu. Kita hanya beri kepada agensi dan juga persatuan yang berdaftar. Sebab apa? Sebab kita nak nombor akaun tu. Tapi kita pada tahun 2021 kita tambah baik, kita bagi juga kepada individu. Sebab apa? Sebab kita tengok kalau di kampung-kampung ni, dia merupakan individu, dia bukan ahli persatuan, dia bukan agensi, dia bukan juga NGO. Tapi dia nak melibatkan diri. Tetapi dia mampu menarik anak-anak muda untuk bersama-sama dengan dia untuk melaksanakan program tu. That's why pada tahun 2021 kita angkat paper dan kita bincang dengan pejabat YB. Kita nak juga individu ni yang dia boleh mempengaruhi orang lain ni. Maknanya sebagai ikon lah katanya. Dia turut menyumbang kepada Hari Sukan tu. Walau bagaimanapun untuk Hari Belia ni, macam saya maklum tadi, kita tidak ada tu. Kita pun di Jabatan Belia ni kita tidak mohon peruntukan tambahan daripada kerajaan negeri. Tetapi peruntukan yang ada di jabatan kita, kita masih buka kepada mana-mana NGO yang berminat untuk melaksanakan aktiviti sambutan Hari Belia. Sempena sambutan Hari Belia ke ataupun bukan sambutan Hari Belia, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tidak kata untuk Hari Belia baru kita boleh ada semua. Ya, ada semua. Tetapi bagi yang bertanya tu tadi, dia mesti kena cari
persatuan, kalau katalah contoh dia di Jeli. Katalah yang bertanya tadi dia duduk di Jeli. Dia pergi ke pejabat belia dan sukan daerah Jeli. Dia minta nasihat daripada PDS di Jeli. Mana persatuan hak dia boleh join sekali. Jadi persatuan tu mohon dengan jabatan buat program bersama di kampung tu. Di kampung tu. Maknanya boleh. Boleh. Tak semestinya kita ni berada di bandar. Ya, betul. Mana orang kampung hak tanya saat ni. Boleh. Semoga orang kampung hak tanya saat ni berpuas hati. Nak buat program boleh. Boleh. Pergi ke apa nama ni pejabat belia di mana kampung anda berada. Lepas tu berbincang dengan pegawai belia. Dia akan bagi cadangan contoh untuk satu persatuan yang boleh bergabung. Kita boleh pilih dalam jajahan pun banyak lah ni persatuan. Kita nak persatuan mana maka bolehlah kita laksanakan program ni. Betul. Itulah dia. Jadi Nazrin ucap terima kasih. Terima kasih. Tak apalah dia kata tahniah. Terbaik saya baru tahu. Tak apalah kita pun baru ayak. Sedang molek. Baik, semakin rancak perbincangan kita mengenai dengan sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Kelantan. Sebenarnya ramai belia-belia kita di luar sana setelah kita terkurung hampir selama 2 tahun dengan pandemik ni. Jadi mereka ini tercari-cari nak buat program apa, nak gimana nak. Boring juga pergi patah jeng, pergi cloud. Lah ni pergi naik bukit. Allah, bukit orang kata rajin naik, pergi naik bukit pun jam. Kerana apa nama ni nak meluahkan setelah 2 tahun terkurung. Jadi apa yang dibuat oleh pihak JBS lah ni sememangnya terbaik lah. Kerana membolehkan belia-belia kita, membolehkan rakyat-rakyat kita ni, belia-belia kita ni ada destinasi untuk mereka tuju, untuk mereka buat selepas daripada zaman yang kita terkurung dengan pandemik ini. Jadi para penonton, Fokus akan terus bersama anda. Jumpa lagi selepas ni. Jawatankuasa Pengkajian Enakmen Syariah Negeri Kelantan memulakan proses penyemakan ini bermula pada bulan November 2016. Kemudian Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 2019 telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan yang bersidang pada 14 Oktober 2019 hingga 16 Oktober 2019. Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 2019 telah pun diwartakan pada 31 Disember 2020 telah mendapat ampuni perkenan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad Kelima adalah diterbitkan menurut pasal 3 perkara 39 Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan bahagian yang pertama. Seterusnya Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 2019 telah mendapat perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan untuk dikuatkuasakan pada 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah bersamaan dengan 1 November 2021. Kejayaan Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 2019 telah menunjukkan usaha kerajaan yang berterusan dan komited dalam usaha memertabatkan sistem perundangan Islam di negeri Kelantan. Selain itu, ia juga bertujuan melahirkan masyarakat yang lebih cakna dan gerun kepada undang-undang syariah dan seterusnya menjadikan amalan mematuhi syariat Islam sebagai asas kesejahteraan dan keharmonian masyarakat di negeri Kelantan. Saya menyeru agar masyarakat di negeri Kelantan mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Pematuhan pada undang-undang adalah suatu bentuk pendidikan yang akan memberi kebaikan kepada semua masyarakat. Sokongan dan dukungan padu rakyat Kelantan amat diperlukan bagi memastikan kesejahteraan dan keharmonian yang dikecapi ini terus diwarisi dari generasi ke generasi seterusnya. Baik para penonton, jumpa lagi kita di Fokus episod yang ke-15. Dekad ini dekad anda. Hari Belia Negara Peringkat Negeri Kelantan masih lagi bersama dengan Puan Laila Nazuranawi, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan. Semakin panas soalan-soalan yang diberikan, penapis saya ini masalah juga ni.
Kita tengok, tapi kita respon semua. Kita jangan bimbang. Ni ketulusan kita untuk live kita. Penapis air nano water nak nego kau nak bisa alai, tak apalah. Apa beza UBES? Apa yang GBS buat supaya UBES kemah semula? Dia begini, sebelum pengarah jawab ni amat terang sikit. UBES ni ialah satu agensi kajian negeri. Sementara JBS ini ialah kajian pusat. Jadi ni bila kajian pusat JBS dengan kajian negeri campur, tidak akan kemah semula, memang kemah dah. Kau mana? Tolong respon sikit pengarah. Ya, betul-betul. Sebenarnya kita Jabatan Belia dan Sukan Negeri, apabila kita berkolaborasi dengan ESCO, dengan ESCO Belia dan Sukan dan NGO Negeri Kelantan, secara tidak langsung UBES akan bersama-sama dengan kita. Kita memang bekerjasama erat dan sebenarnya pihak UBES pun banyak merangka program-program berkaitan dengan pembangunan belia itu sendiri. Contohnya kalau kita perasan baru ni, sebelah hari bulan, saya rasa ke 10 hari bulan gitulah, UBES telah melancarkan stesen Mek Awel di Tunjung tu. Betul. Itu ialah salah satu inisiatif dan juga kejayaan bagi saya yang telah dibuat oleh pihak UBES tu sendiri dalam kita nak menyediakan hub belia tu sendiri di mana belia niaga. Ya, belia niaga di samping belia usahawan tu dan juga dia menjadi stesen kepada belia-belia untuk dia pergi berkumpul di situ tanpa dia cari benda-benda yang negatif. Betul. Maksudnya dia ada tempat. Tak ada tempat. Jadi UBES telah merangka program tu dan telah menyediakan ruang dan juga platform tu untuk anak-anak muda berniaga, untuk anak-anak muda bertukar-tukar pandangan dan juga orang kata idea, okay? Jadi saya rasa tidak ada lah macam nak kemah balik tu muka kemah dah. Kemah dah. Cuma saya di pihak jabatan, macam contoh saya maklum tadi program pemerkasaan belia di peringkat seluruh daerah pun kita berkolaborasi dengan UBES. Kita memang kita bersama-sama lah sebab kita di bawah portfolio yang sama. Itu je anak rayaknya. Cuma ambo nak tambah lagi nya UBES ni memang U tu best dah. Kita memang tak best, U yang best. Jadi atas nama tu pun memang best tu. Dan bila U tu best campur dengan JBS ni best campur best kak. Very best. Gitu. Jadi kita insya-Allah apa nama ni kolaborasi tadi dah gabungan di antara UBES dan JBS ini akan lebih memantapkan belia dan sukan di negeri Kelantan dan ini yang mendapat untungnya ialah para penonton lah, anda yang berada di luar sana. Kita sini yang bekerja ni lagu ninja. Baik, Puan Pengarah, kita berbalik kepada APBN Anugerah Perdana Belia Negara. Difahamkan tahun-tahun sebelumnya ada juga wakil-wakil daripada negeri kita, daripada negeri Kelantan ni menerima anugerah ni di peringkat kebangsaan. Ya, betul. Mana nak wayaknya kejayaan belia kita, belia Kelantan ni sememangnya tidak dinafikan. Betul. Jadi untuk tahun-tahun yang mendatang, respon daripada pengarah. Okey, insya-Allah tahun-tahun akan datang pun sebab saya tengok dalam tempoh yang kita buat pada tahun 2019, 2020 dan 2021 ni peningkatan yang mendadak pencalonan daripada belia-belia kita tu sangat besar. Jadi apabila kita telah melaksanakan sesi temu bual, kita tengok profil-profil belia kita, memang belia-belia Kelantan kita ni sangat luar biasa. Cuma mungkin platform ataupun untuk mereka ketengahkan ataupun untuk dia nak tonjolkan diri bakat dia tu dan siapa dia tu mungkin tidak diperluaskan. Betul. Kita cuma ada anugerah perdana belia negara saja. Tetapi insya-Allah melalui anugerah perdana belia negara yang mana kita ada yang johan-johan kita tu memang kita telah angkat ke peringkat kebangsaan. Betul. Tetapi belum lagi nasib tu, belum lagi rezeki, belum lagi menyebelahi kita. Mungkin kita di peringkat fasa orang kata kalau satu ketika dulu mungkin kita gah. Lepas tu ada fasa yang mungkin kita macam menurun sikit. Dan insya-Allah 2-3 tahun ni saya nampak macam belia-belia kita, kesedaran belia kita untuk menyumbang dan juga untuk memberi yang lebih, yang luar biasa tu
saya nampak memang ada peningkatan yang besar, dan insya-Allah saya rasa tidak mustahil beliau kita pun satu hari nanti akan naik stage di di peringkat negara. Ya, peringkat negara. Sebab saya tengok yang kita Johan, persatuan kita, tetapi mungkin kalau kita tengok persatuan kita, persatuan beliau kita yang kategori pertubuhan ni, mungkin dia merupakan persatuan yang macam orang kata tidaklah macam lama. Betul. Jadi bila persatuan tu macam kurang daripada 5 tahun dari segi aset, kalau dia nak bandingkan dengan persatuan-persatuan di negeri lain, yang mungkin dia dah ada kolai ikan, kan, dia dah ada kios, mungkin kita daripada situ mungkin kita tak ada. Tetapi dari segi aspek pentadbiran pengurusan persatuan tu sendiri, memang kita setara dah. Memang saya tengok memang kita sangat kemah dah. Cuma maknanya untuk ke depan ni maknanya kita ada prospek yang tinggi lah. Ya, kita ada potensi besar untuk mereka berjaya di peringkat kebangsaan. Ya, insya-Allah. Ya, betul. Berbalik kita kepada belanjawan lah, Puan Pengarah, mana setuh juga sikit. Kita baru saja mendengar pembentangan belanjawan bajet 2022 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Menteri Keuangan kita di Parlimen pada hari Jumaat lepas. Respon Puan Pengarah tentang belanjawan ni mengenai dengan peruntukan khusus untuk belia dan juga mungkin ada harapan yang harapan yang tinggi dengan bajet-bajet yang telah dinyatakan dalam belanjawan tersebut untuk tahun 2022 dan tahun-tahun yang akan datang ni kepada belia-belia, khususnya belia di negeri Kelantan. Okey. Terima kasih. Kalau kita dengar, satunya yang kita dapat yang terbesar lah, yang melalui bajet yang telah diumumkan baru ni, 158 juta untuk kita bina stadium di Bukit Merbau. 159 juta. 159 juta untuk kita bina stadium di Bukit Merbau. Okey. 159 juta tu. Dan mungkin orang kata kalau kita bina stadium ni, jarang sangatlah orang-orang yang berumur 50 supu hamba ni nanti stadium. Ya. Saya nak sebut pun takut sensitif sangat. Tapi tak apalah, DJ boleh sebut. Okey, apabila stadium, dia memang stadium ni dia memang sinonim dengan orang muda. Betul. Dia tengok bola, okey. Dia buat perhimpunan berkaitan dengan apa-apa saja aktiviti kemasyarakatan. Memang itu mari daripada orang muda. Dan kalau kita tengok Rasulullah sendiri pun, dalam tim dia tu, dalam kumpulan dia, Abu Bakar seorang je hak tua. Hak lain tu semua orang muda. Sebab apa? Orang tua ni dia lebih kepada menasihat. Betul. Dia lebih kepada macam kalau pemerhati. Ya, pemerhati. Tetapi walau bagaimanapun dia bukan kita ketepikan. Betul. Dia merupakan aset juga. Walau bagaimanapun belia-belia ni yang akan dia bangunkan supaya satu hari nanti belia ni akan menjadi pemimpin kepada negeri dan negara. Dan satu lagi, kalau kita tengok bajet baru ni, secara tersiratnya kita ada 25 perkara yang khusus berkaitan dengan beliau. 25 khusus. Tetapi bukan berfokus kepada jabatan beliau lah. Okey. Tetapi kalau kita tengok lebih kepada beliau tu sendiri. Macam contoh anak muda yang belum berkahwin. Kan dia beri berapa? Betul. Lepas tu kalau kahwin anak satu, 1,000, 1,500 ke 1,000. Itu semua anak muda. Betul tak? Betul. Janganlah macam orang dah kahwin sampai 30 tahun. Maksudnya itu terpencil lah. Kes-kes terpencil. Biasanya ambah lah 50 tak nikah lagi. Kita kasi. Ya, maksudnya anak muda. Jadi 25 cuma tidak berfokus kepada Kementerian Belia dan Sukan lah. Tapi kalau kita tengok dari tapi maknanya yang mendapat keuntungan daripada package ni adalah belia. Macam contoh perumahan. Skim perumahan. Kalau dulu kena ada slip gaji. Betul. Tapi dengan belanjawan yang telah dimaklumkan baru ni, kerajaan telah memperuntukkan berbilion. Maksudnya untuk membantu belia-belia ni macam rumah pertama. Betul. Biasanya kalau rumah pertama ni belia lah. Betul. Rumah kedua, ketiga tu biasanya gitulah. Faham sendiri lah. Gitu. Tapi kak maknanya
sebelum ni keuntungan untuk rumah pertama ni mereka yang makan gaji lah pasal dia nak selit gaji. Dia ada selit gaji. Lah ni mana tak ada selit pun boleh. Mana beliau yang kerja sendiri pun layak untuk memohon. Itu secara tersiratnya. Tetapi yang tersurat di bawah fokus di bawah Kementerian Belia dan Sukan, kita ada perantisan. Skim perantisan tu, perantisan nasional di mana diperuntukkan 900 kepada majikan. Maksudnya ni mana-mana belia yang menganggur, mana-mana belia yang lepasan sekolah, dia tak ada lagi orang kata pekerjaan tetap. Pekerjaan tetap, katakanlah dia pergi ke majikan ni, dia baiki kereta. Jadi majikan ni akan diberikan 900 bulan. Ya, inisiatif tu. Untuk membantu supaya belia ni nanti belia ni training dan majikan pun akan dapat sedikit inisiatif daripada kerajaan dan belia pun akan dapat kemahiran dan sekaligus secara tidak langsung berkemungkinan besar dengan harapan belia yang kita jadikan sebagai perantis ni akan diambil bekerja oleh majikan tu. Ataupun belia ni kalau ataupun dalam tempoh 6 bulan ni selepas dia jadi perantis tu, kalau belia ni rasanya dia mampu untuk berdikari, dia boleh buka sendiri. Ya, betul. Betul. Mana itu satu inisiatif yang baru sebenarnya dengan bajet ni. Sebelum ni kita dah ada program ni, dia panggil Belia Bestari. Belia Bestari. Belia Bestari. Lepas tu macam program ni macam dah macam di baik polis mula. Dan ditambah baik. Adakan balik pada tahun ni. Dan kita kalau kita tengok ni ialah 150 juta pelan pembiayaan di bawah Bank Simpanan Nasional dengan Agrobank bagi belia yang mencuburi bidang keusahawanan. Ya, betul. Kalau kita tengok di negeri kita sendiri, kita banyak usahawan-usahawan belia yang kita lahirkan daripada program-program pembangunan keusahawanan belia. Kalau DJ Jimmy bahasa, kita ada Akif Cafe. Akif Cafe tu dia di Mulung tu. Dia lah ni memang dia dah supply produk dia. Establish lah. Dia dulu kopi Cak Badok. Kalau dulu. Lah ni dia dah jadi Akif Cafe. Dia memang supply produk-produk kopi. Dan dia ada kilai yang cukup orang kata canggih. Dan dia tu dihasilkan daripada program pembangunan keusahawanan belia. Akif Cafe. Maknanya produk keusahawanan belia dia sendiri. Ya, lepas tu macam contoh juga kita ada juga di Pasir Tumbuh. Kita ada usahawan belia kita yang dia buat kelulut. Madu kelulut. Dia pun produce dan juga dia supply ke merata juga. Saya tengok dia memang sangat, kalau kita tengok tu kita teruja. Dia ada 240 sarang. Lon ni. Jadi sebenarnya usahawan belia kita ni dia sangat orang kata luar biasa. Sangat luar biasa. Macam kita ada Hidayah. Hidayah dia terkenal dengan produk dia sambal glenya. Nama dia tu sambal glenya. Nama tu glenya. Jadi Hidayah ni dia merupakan seorang usahawan belia yang dia mampu memberi orang kata membantu usahawan muda yang lain macam mana untuk lebih orang kata maju dalam satu-satu inilah penghasilan produk. Dan kalau kita tengok juga, kalau contohnya kalau kita tengok lo ni belia-belia kita cenderung kepada online kan. Memang sangatlah. Dan dalam tempoh PKP baru ni, kita Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan, kita juga buat program Youth Career. Kita buat secara online, virtual. Kita panggil cikgu. Kita menyediakan orang kata dengan program yang sangat soft skill. Tetapi orang kata program yang kita buat hari ni, esok tu beliau kita boleh negor. Gitu. Jadi pandemik tu bukan menjadi orang kata satu penghalang lah bagi kita di Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan ni untuk kita terus memberi kepada belia-belia kita. Cuma belia kita lah pula nak tak say. Maknanya belia tu pun sendiri kena ambil inisiatif untuk baiki diri. Betul. Jangan duk tanya program KJS saja. Jangan duk tanya gapo JBS boleh buat. Kena tanya juga kalau JBS buat ni kita nak ikut ke tak. Situ. Kalau JBS buat tapi pengikutnya tidak ada pesertanya, akan buang masa dan akan merugikan kita. Peluang terlalu banyak sebenarnya para penonton. Peluang untuk belia-belia ni terlalu banyak. Jadi sesuai dengan hasrat kerajaan untuk membina
negara kita ni melalui belia, dan sesuai dengan tema Hari Belia Negara, dekad ini adalah dekad anda. Inilah peluang untuk anda semasa jadi belia. Jangan dia jadi tua dulu baru ruginya kita semasa muda dulu kita tak buat. Para penonton, kita masih lagi bersama dengan Puan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan membincangkan Hari Belia Negara. Jadi akhirnya lah pengarah sejadah ni, harapan Puan Pengarah kepada belia yang berada di luar sana sempena dengan sambutan Hari Belia ni, untuk mereka lebih berfikiran positif, untuk menerima segala perubahan yang ada sesuai dengan zaman lah ni, daripada pandemik nak pergi kepada endemik dan sebagainya. Sila. Okey, terima kasih DJ. Saya bagi pihak jabatan, saya mengharapkan semua belia-belia di seluruh negeri Kelantan khususnya, yang mana dan juga yang mana dengar ni, saya mengharapkan ambillah peluang yang telah diberikan oleh pihak kerajaan, tak kira sama ada yang diberikan oleh Jabatan Belia ataupun mana-mana agensi, contohnya MARA untuk berniaga, Jabatan Pertanian ada, Tekun ada, Bank Rakyat ada. Semua peluang-peluang ni ambil, sebabnya peluang ni tidak akan datang dah untuk kali yang kedua. Dia hanya mari ni untuk belia-belia sahaja. Dan saya juga mengharapkan belia-belia kita ni sentiasa berdamping rapat dengan Jabatan Belia dan Sukan. Dan kalau orang kata tidak jelas, dah, kalau tidak jelas, orang kata tidak jelira dengan gapo yang kita dengar tu, boleh kontak jabatan ataupun boleh je hubungi saya sendiri. Saya ni tidak ada masalah. Maksudnya siapa saja yang sedia membantu, sedia kita nak bantu belia-belia kita ni. Sebab kita di peringkat jabatan ni, sebagaimana yang saya maklum tadilah, belia-belia yang ada di luar sana merupakan tulang belakang kepada kita untuk sama-sama menarik belia-belia lain supaya orang kata jati diri pembangunan belia, pembangunan sukan tu dapat kita realisasikan sebagaimana dasar belia negara dan juga dasar sukan negara. Dan kita di peringkat jabatan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau misalnya ada tanah-tanah kosong di negeri Kelantan ni, kita angkat supaya tanah tu akan dijadikan padang bola. Untuk siapa? Untuk belia-belia kita. Betul. Supaya tidak lagi merempit koksi, melepok koksi, supaya orang kata benda ni boleh dimanfaatkan dan ia akan menjadi asbab kebaikan buat kita semua. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Baik para penonton, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Amat Besar Puan Laila Nazura Nawi, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan, di atas perkongsian sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Kelantan untuk tahun 2021. Para penonton, sambutan pada kali ini bertemakan dekad ini, dekad anda. Meneruskan legasi Hari Belia Negara sebelumnya dan menjadi pendorong kepada generasi belia keluarga Malaysia supaya lebih bersemangat dan komited dalam merencana kepimpinan masa depan. Sudah sampai masanya golongan belia tidak terus tenggelam dalam suasana. Sebaliknya, golongan belia yang mengawal suasana dalam menyerlah potensi mereka sebagai rakan kepada pembangunan negara. Kesimpulannya, pendekatan keserakanan belia dewasa dapat memberi manfaat secara langsung kepada golongan belia, majikan, institusi, komuniti yang lebih inklusif. Dekad ini, dekad anda. Fokus berhenti di sini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Jaga diri, hiasi pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.